untuk sifat kimia alkena yang kita telah bincangkan pada hari Sabtu yang lepas. Okey, pada hari Sabtu yang lepas kita dah bincang tentang tindak balas pembakaran alkena, tindak balas penambahan kan. Okey, kita bincang tindak balas penambahan hidrogen iaitu penghalogenan untuk alkena. Kemudian kita sempat bincang lagi satu iaitu tindak balas penambahan dengan dengan halogen. Okey, dengan halogen iaitu kita tambah dengan klorin dan juga bromin. Okey, itu kita panggil penghalogenan. Okey, so hari ini kita nak bincang tindak balas penambahan yang seterusnya iaitu tindak balas penambahan dengan hidrogen halida. Okey, tindak balas hidrogen halida. Jadi kriteria kejayaan kita hari ini adalah kalau kita lihat kriteria kejayaan kita, yang pertama, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 persamaan kimia bagi tindak balas penambahan hidrogen halida. Weh, tebalnya. Okey. Okey, yang kedua kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 persamaan kimia bagi tindak balas penambahan air. Dan yang ketiga kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 persamaan kimia bagi tindak balas pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Dan cikgu harap kita dapat habiskan tindak balas yang seterusnya iaitu kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 2 persamaan kimia bagi tindak balas pempolimeran penambahan. Ini kalau sempat lah. Okey, yang ketiga tu. Itu adalah sifat kimia yang ketiga iaitu tindak balas pempolimeran. Okey. Sebelum saya terlupa, kamu ada update tak Google Meet kamu yang menggunakan handphone ni? Yang guna laptop tak ada masalah, yang guna handphone. Okey, kalau ada sesiapa yang on Google Meet dengan handphone, kamu boleh update kamu punya Google Meet tu sebab nanti kamu akan dapat paparan yang lebih jelas. So screen tu boleh penuh, slide yang cikgu bentang ni boleh penuh satu phone tu. So macam nampak lebih jelas lah. Okay, so kita berbalik kepada tajuk kita. So kita nak melihat tindak balas penambahan yang ketiga iaitu penambahan hidrogen halida. Okay, so kalau hidrogen halida ni dia adalah HX. Okay. So X ini adalah kumpulan halogen, okay, iaitu klorin atau bromin. Okay. Jadi alkena ni dia akan bertindak balas dengan hidrogen halida seperti hidrogen klorida atau hidrogen bromida pada suhu bilik. Okay. Untuk membentuk haloalkana. Nanti kita tengok haloalkana ni macam mana. Okay, saya besarkan sikit. Okay. So, okay. Jadi, sebagai contoh dekat sini kita ambil gas hidrogen bromida kering. So, hidrogen bromida kering ni adalah HBr. Okay, hidrogen bromida. Kita lalukan gas hidrogen bromida ni ke dalam gas etena. Kita tahu kan etena tu dia wujud dalam keadaan gas. So kita akan lalukan gas hidrogen bromida kering ni ke dalam gas etena. Okey, dan kita tengok apa yang dihasilkan iaitu bromoetana. Okey, cuba kita lihat macam mana tindak balas ni berlaku. Jadi dekat sini ada formula struktur. Okey. So tindak balas ni cikgu tunjukkan dalam bentuk formula struktur supaya kita nampak macam mana atom itu ditambah. Okey, atom hidrogen dan bromin tu ditambah ke dalam etena. So ini adalah etena. Okey, ini adalah etena. So cuba kamu lihat dekat karbon tu ada ikatan ganda 2. Jadi apabila kita melakukan tindak balas penambahan, kita lalukan gas hidrogen bromida ni, okay, ikatan kovalent hidrogen bromida ni akan terputus. Okey, so dia akan masuk ke mana? Dia akan pergi dekat sini. So karbon, ikatan ganda 2 antara karbon ini juga akan putus. So dia akan menjadi ikatan single, ikatan tunggal dekat sini. So dia akan jadi, okey, dia akan jadi macam inilah.
Okay, so dia akan putus kat sini. So dia akan jadi ikatan tunggal. Okay, so akan wujud ikatan tunggal untuk setiap atom karbon kat situ. So hidrogen ini akan masuk salah satu karbon, bromin ini akan masuk salah satu karbon. So inilah hasil yang kita dapat, iaitu nama dia apa? Nama dia kita tengok ada bromin. Jadi bromo etana. Kenapa etana? Sebab dia adalah ikatan tunggal. Jadi dia telah menjadi kumpulan alkana. Sebab tu nama dia belakang dah menjadi ana. Okey, cikgu boleh tak nak letak satu? Boleh. Nak letak satu bromo etana. Tapi sebab etana kita faham dia ada 2 karbon sahaja kan. So kalaulah bromin tu duduk dekat sini pun, hidrogen tu duduk dekat sini, nama dia masih lagi tetap nama yang sama. That's why reasonnya kita tak letak satu tu dekat depan. Tapi kalaulah propena, kalau propana, so kita kena letak satu. Sebab propana boleh jadi satu bromo propana, 2 bromo propana. That's why itu reason dia. Okay, jelas tak penerangan saya yang ini? Jelas. Okay. So, untuk yang ini kita lihat latihan modul. Okey, kita lihat latihan modul 33. Okey, untuk ini saya tak nak suruh hantarlah melalui Telegram. Tak payah hantar melalui Telegram. Kita buat sekarang sekejap. Untuk latihan awal-awal ni kita guna kamu punya otak tu berfungsi sikit pagi-pagi Isnin ni. Dah cuti dah 1 hari, 2 hari kan. Okey, cuba kita lihat latihan modul muka surat 109 iaitu latihan 33. Okey, dia kata propena C3H6 bertindak balas dengan hidrogen klorida HCl. So dia suruh kita lengkapkan persamaan kimia itu. Jadi kita tulis formula molekul untuk C3H6 tambah apa dekat situ tu? HCl. Ya, betul. Kita tambah dengan HCl. Okey, so dia menghasilkan bahan baru iaitu kloropropana. Okey, kloropropana. So, apakah formula struktur kloropropana? C3H7Cl. Yes, pandai. C3H7Cl. Cikgu, kenapa dia tak letak satu kloropropana ke 2 kloropropana? Sebab ini hanya formula molekul, bukan formula struktur. So, kita tak tahu klorin tu duduk dekat atom number berapa. So memadai kita bagi nama kloropropana. Okey. Jadi tadi cikgu terang apa nama dia? Bromoetana kloropropana. Ini kita panggil dia sebagai haloalkana. Inilah haloalkana. Boleh ya? Halo tu sebab ada halogen, klorin, alkana tu sebab propana tu lah. That's why kita panggil nama dia haloalkana. Okey, soalan B buat sekarang. Cikgu akan panggil seorang, cikgu akan tanya. Ada yang nak menjawab soalan 33B? Kalau ada yang nak jawab boleh angkat tangan, boleh tulis dekat ruangan chat atau boleh on mic. Cikgu, saya nak cuba. Okey Alia. C2H4 Okey, C2H4. tambah HBr. Okey. So dia menghasilkan C2H5Br. Okey, nama dia? Bromoetana. Bromoetana. Okey, Haizil, betul tak jawapan Alia? Betul. Betul. Okey, bagus semua. So nampaknya memang kamu faham dengan tajuk yang kita baru bincangkan sebentar tadi. Okey,
Jadi kita nak melihat tindak balas penambahan yang keempat, iaitu tindak balas penambahan air ataupun nama lain dia kita panggil sebagai penghidratan. Okey, penghidratan. Kalau penghidratan ni maksud dia kalau hidrat ni memang kita tambah air lah. Kalau pengdehidratan ada perkataan di dekat depan, itu kita buang. Buang air. Kalau tak ada di penghidratan, tambah air. Itu satu cara untuk kamu ingat. Okay, so saya ingat macam tu. Kalau hidrat, tambah air. Kalau dehidrat, kita buang air. Okey, jadi alkena ni dia akan bertindak balas dengan air dengan syarat air itu dalam bentuk wap air ataupun dalam bentuk steam pada suhu dan tekanan yang tinggi dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin. Okey, so syarat dekat sini kita boleh nampak dia ada 3 keadaan untuk berlakunya tindak balas penambahan air. Iaitu yang pertama, mesti ada mangkin asid fosforik sebagai untuk meningkatkan kadar tindak balas. Yang kedua, suhu mesti 300 darjah Celsius. Dan yang ketiga, tekanan mesti pada 60 atmosfera. Itu syarat-syarat untuk kita lakukan tindak balas penghidratan. Okey, jadi apa yang hasil kita akan dapat? Kita akan dapat alkohol. So maknanya nanti bila kita belajar tajuk alkohol, salah satu cara untuk menghasilkan alkohol adalah daripada tindak balas penambahan ataupun tindak balas penghidratan alkena. So dia akan menghasilkan alkohol yang sepadan. Alkohol sepadan tu maksudnya kalau kita guna tindak balas air tu dengan etena, so kita akan dapat etanol. Itu maksud sepadan. Bilangan karbon dia mesti sama. Okey, jadi ini adalah persamaan okey, so CnH2n tambah air, okey, dengan 3 keadaan tadi tu, dia akan menghasilkan CnH2n tambah 1 OH. So sebagai logiknya, kita lihat dia punya contoh dekat sini, kita tengok. Okey, contoh dekat sini dia kata gas etena mengalami tindak balas penambahan dengan steam pada suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera dan dimangkinkan oleh asid fosforik untuk menghasilkan etanol. So sama juga, okey, sama macam yang kita bincangkan tadi tu. Okey, ni adalah etena. Tengok cikgu lukis dekat tepi ni. Okey, nampak kan cikgu lukis kat tepi. So, dia ada dengan ikatan air. So, air ni kita tahu ikatan dia adalah H. Mana cikgu nak conteng? Okey, H. Okey, HOH. Okey, HOH. Okay, so dekat situ ada satu ion hidrogen, satu lagi adalah ion hidroksida. Kita tahu air memang dia akan bercerai menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Jadi, so kita tengok dia akan putus ikatan kovalen antara, okay, cikgu besarkan sikit. Okey, ikatan kovalen antara H dengan OH tu akan terputus dan ikatan ganda 2 dekat etena akan putus menjadi ikatan tunggal. Bila jadi ikatan tunggal, dia akan ada lagi satu ikatan tunggal untuk setiap atom karbon. Okey, jadi hidrogen ni akan masuk dekat sini. Dia akan masuklah dekat salah satu atom karbon dan OH pun sama akan masuk dekat salah satu atom karbon. Jadi kalau kita tengok, ini adalah etanol. Kan? Ataupun nama dia kalau kita belajar penamaan dia, etan 1-ol. Tapi kalau etanol memanglah satu je kan. Dia tak ada karbon tu duduk nombor 2 sebab dia ada 2 karbon sahaja. Okey, itu adalah penerangan macam mana etena tu dia boleh bertukar menjadi etanol apabila kita tidak balaskan dia dengan wap air. Okey, jadi kita tengok persamaan kimia dia.
Okey, persamaan kimia C2H4 tambah H2O. Jadi dia akan tambah satu lagi hidrogen C2H6. Okey, daripada 4 dia akan jadi 5 C2H5 dan OH. Dia mesti ada OH sebab ada OH kat sini. Okey. So persamaan ni kalau kita tengok memang dia seimbang. Okey. So sekarang cikgu nak ajak kamu buat latihan muka surat 109. Ini pun sama, tak payah nak hantar dekat Telegram. Kita terus buat sama-sama dekat sini. Cikgu bagi masa kamu untuk kamu jawab. Okey, cuba jawab. Saya akan panggil nama sekejap lagi untuk sesi soal jawab. Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya Cikgu, saya nak tanya, yang betina tu memang C2H4 ah? Butena. Butena C2H4, C4H8 Bukan kan? C4H8 ke? Mana awak dapat C2H4? Tu dekat soalan dia tulis buku ni salah. Dia salah tulis ke? Jap. Ya, betul. Saya lupa nak cakap. Ini salah ni. Cikgu dah betulkan kat buku cikgu. Cikgu lupa pula. Okey, C4H8. Betul. Thank you so much sebab tanya. Memang saya pun lupa nak beritahu ada errata kat situ. Okey, betul. Butena C4H8 buku tu ada kesalahan. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Soalan 32A. Okey, cikgu nak minta siapa ya? Ada yang volunteer tak? Yang nak jawab. Atau kalau tak, saya nak panggil nama. Sebab kalau volunteer, saya tahu siapa yang akan volunteer. Dan saya tahu. Saya rasa better cikgu panggil nama. Sebab kalau volunteer orang-orang sama je. Itulah. Cikgu nak panggil yang cikgu berkenan pagi ni. Bukanlah kata dia jarang jawab, tak. Tapi yang cikgu berkenan dekat dia pagi ni. So yang cikgu berkenan pagi ni yang pertama Razi. Razi. Soalan 32A Razi. 32A. Jawab. Dia apa? C4H8 tambah Okey, C4H8 tambah H2O. H2O. Dia jadi C4H9OH. Okey. Alia betul tak? Betul. Okey, thank you Razi. Bagus. Thank you juga Alia untuk semak jawapan kawan kita ni. Okey, seterusnya soalan B. Okey, soalan B cikgu nak Alif Nazmi. Kalau rasa tak boleh nak bercakap, boleh tulis dekat ruangan chat. Cikgu boleh terima je. Boleh tulis dekat ruangan chat. Kut, kamu tak nak on mic. Kalau nak on mic lagi baguslah kan. Terus je cakap. Okay, saya sedang tunggu jawapan daripada Alif Nazmi. Bila saya tanya ni kan, dia sebenarnya saya tak cakap lah saya buat pentaksiran PBD. Pentaksiran PBD ni ada banyak kaedah.
So boleh melalui lisan, boleh melalui penulisan. So saya cuba nilai, saya bantu. So kurang-kurangnya cikgu target kamu semua dapat TP4. Kalau dapat TP3 tu maksudnya dia macam kalau markah tu atas pagar je. Okey cikgu. Okey Alif. Dia C3 H6 tambah H2O jadi C3 H7 OH. Okey, betul tak Alice? Alice betul tak jawapan? Betul. Okey, bagus. Alif Nazmi. Alice pun thank you so much. Okey, so maknanya cikgu harap semua orang dapat jawapan yang sama Ada tak yang dapat jawapan lain dan dia kata cikgu kenapa jawapan dia macam tu? Okey, kalau ada cepat-cepat tanya sekarang supaya kamu tak ada nak tangguh-tangguh apa yang kamu tak faham tu. Okey, kalau tak ada kita proceed dengan tindak balas penambahan yang kelima, yang terakhir yang ini. Okey, so ini adalah tindak balas pengoksidaan iaitu kita buat penambahan dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Iaitu kita tahu larutan kalium manganat 7 berasid ni adalah ejen pengoksidaan. Okey, so kita lihat alkena dia akan bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi dalam tindak balas ini apa yang kita akan dapat ataupun hasil yang kita dapat adalah alkohol yang mengandungi 2 OH. Okey. So dekat sini kita tengok kan dia kata dalam tindak balas ini 2 kumpulan hidroksil iaitu OH ni ditambah kepada ikatan ganda 2. So pemerhatian yang kita akan nampak adalah warna ungu. Okey, larutan kalium manganat 7 berasid ni semua tahu kan dia warna ungu. Jadi apa yang kita akan dapat adalah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid ni akan dinyah warna. Okey, akan dinyah warna. Maksudnya apa? Maksudnya warna ungu tu dia akan menjadi larutan yang tidak berwarna. Okey, cuba kita lihat macam mana tindak balas ini boleh berlaku. Cikgu besarkan sedikit skrin. Okey. So, dekat sini kita tulis ini adalah etena. Okey, ini adalah etena. So, kita tambah dengan kalium manganat 7 berasid. Sekejap ya. Okey, sorry. Tadi ada apa? Urusan sekejap. Okey, jadi kita tengok dekat sini. So dekat sini dia ada apa nama? Alkena ni dia mengalami tindak balas penambahan dengan ejen pengoksidaan kan? Okey. So dia punya persamaan, okey, etena tu dia akan bertindak balas dengan air, okey, air dan juga ejen pengoksidaan. So simbol O ni, okey, simbol O yang koma ni, okey, adalah bahan yang melepaskan oksigen yang dihasilkan daripada kalium manganat 7. Okey, kalium manganat 7 berasid tadi. Okey. So apa yang kita dapat? Okey, ikatan ganda 2 ni akan terputus dan akan ada 2 OH yang akan masuk dekat sini. Okey, ada 2 OH yang akan masuk dekat situ. Okey. Jadi kita akan dapat hasil dia adalah etan 1,2 diol. Kenapa diol? Sebab ada 2 kumpulan OH. Okey, etan sebab dia ada 2 karbon. 1, 2 menunjukkan kedudukan
OH tersebut dekat karbon yang pertama dan karbon yang kedua. Jadi, tindak balas kimia dia kita kena tulis etena bertindak balas dengan air, okey, H2O dan mesti letak dalam kurungan O. Okey, dalam kurungan O tu adalah bahan yang melepaskan oksigen. Yang dihasilkan daripada kalium manganat 4 tu. Okey, selain daripada kalium manganat 4 pula dah. Selain daripada kalium manganat 7 berasid, kita juga boleh menggunakan kalium dikromat. Okey, kalium dikromat untuk sebagai ejen pengoksidaan. Okey. So, untuk nak memahami lagi latihan ini, cuba kita lihat latihan modul muka surat 110 dan 111. Cuba kita lihat. Okey, kita cuba jawab latihan ini, soalan latihan 34. Okey, latihan 34, kita jawab sama-sama. Okey, cikgu tunjuk latihan 34 untuk kamu. Okey, lengkapkan persamaan berikut. Tindak balas pengoksidaan propena. Dia nak suruh kita lengkapkan persamaan pengoksidaan, tindak balas pengoksidaan bagi propena. So, propena adalah C3H6. Okey, C3H6 dia akan bertindak balas dengan air. Mesti tulis air tu Kemudian mesti tulis dalam kurungan O tu. Itu adalah ejen pengoksidaan ataupun simbol bahan yang melepaskan oksigen yang dihasilkan daripada ejen pengoksidaan tadi. So dia akan hasilkan, dia akan hasilkan C3H6. C3H6. OH ni ada 2. OH tu ada 2. Kalau kita tengok tadi pun, nampak tak sini dia tulis C2H4, ambil balik formula molekul etena tu, tambah sahaja dengan OH2. So samalah dengan yang ini. Okey. So kalau kita nak melukis dia punya formula struktur, kenapa cikgu nak lukis formula struktur? Sebab dekat sini ada nama kan. Okey, so kita boleh lukis formula struktur. So dia ada 3 karbon. Okey. So kita buat ikatan tunggal untuk setiap karbon ada 4. Jadi dapat tak? Diol tu duduk dekat karbon pertama dan kedua. So duduk kat sinilah OH, OH. So yang lain adalah H. Okey. Okey, sekarang cikgu nak suruh kamu buat soalan B. Okey, sekarang cikgu nak minta Amira Zafira. Okey, Amira Zafira cuba jawab soalan B, Amira. Soalan B tu kita mulakan dengan formula molekul etena. C2H4. Okey. So persamaan kimia dia C2H4 plus H2O tambah kurungan O akan jadi C2H4 dalam kurungan OH2. okey, bagus sangat. Right. So dia punya jawapan apa ni? Etana 1,2 diol. Okay, good. Etana 1,2 diol. Alright, bagus. Itu menunjukkan kamu dah faham. So, kalau kita lukis, dia macam ni lah. Okay, OH, OH. So, yang lain tu adalah ikatan kovalen karbon dengan hidrogen. Okay, seterusnya kita nak lihat soalan 35. Okay, soalan 35. Okay,
Soalan 35, kita cuba tengok. Ini adalah soalan SPM bahagian A untuk kertas 2 So rajah 35 menunjukkan formula struktur sebatian Q. Okay. So sebatian Q ni kita tulis siap-siap. Sebatian Q ni apa? Cuba tulis nama dia siap-siap. Apa nama dia ni? Propena, cikgu. Propena. Propena. Tapi kita tulis betul-betul ikut nama UPAC prop 1 ena. Okey, sebab kita nampak ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon yang pertama. Okey, kemudian berdasarkan rajah 35 nyatakan siri homolog. Apa siri homolog dia? Azfar. Okay, Azfar, apa siri homolog sebatian Q ni ataupun prop 1 ena ni? Mana Azfar? Okey, Dania. Cikgu Dania tadi sebelum kelas dia bagi tahu saya dia tak berapa sihat. So dia tak dapat on mic. Mungkin dia boleh cuba jawab dekat komen. Cikgu. Okey. Dania tak berapa sihat. Okey. Get well soon. Dania nak cuba jawab ke? Kalau rasa tak sihat tak apa. Cikgu proceed dengan kawan yang lain. Anas dah jawab cikgu. Anas. Oh, Anas jawab, Kak ada Cik. Kenapa cikgu tak nampak Anas tadi? Oh, okey, mic rosak Asfar. It's okay Asfar. Kalau mic rosak boleh. Anas memang ada. Yang tak ada tadi siapa? Hazamul dengan Hafiz. Kalau rosak boleh tulis kat ruangan chat. Okey, Anas jawab Alkena. Okey, betul Anas. Very good. Alkena. Okey, bagus. Okey, so nampak namakan sebatian Q, sebatian Q. So secara tak logik, secara tak langsung kita dah jawab nama dia. Hari ni mandi blues ke cik tersasul ke saya? Okey, so dia kata soalan C kita tengok soalan C. Sebatian Q adalah satu hidrokarbon tak tepu yang boleh bertukar kepada sebatian hidrokarbon tepu. Okey, ingat Q ni dia alkena. Okey, dia sebatian tak tepu, dia boleh bertukar kepada hidrokarbon tepu. So kamu jangan fikir-fikir panjang, hidrokarbon tepu tu alkana je. Okey, alkana. Sesama je ejaan kan, alkena. So apa tindak balas yang membolehkan alkena ataupun propena menjadi alkana? Anda pasti jawapannya pengoksidaan? Penghidrogenan cikgu. Penghidrogenan. Laju Kalau pandai dia penghidrogenan. Dalam exam jangan nak buat saja-saja tau. Okey. Penghidrogenan. Betul, bagus. So lukis formula sebatian yang terbentuk. Jadi kalau prop 1 ena dia akan jadi propana lah kan. So kita lukislah propana. Cikgu rasa semua orang dah terror dah yang ni. Senang ke tajuk ni? Tajuk ni is better daripada pengoksidaan kot saya rasakan. Ke saya je yang rasa macam tu? Okay. Alright. So sekarang kita nak lihat sifat kimia alkena yang ketiga. Okey, tadi kita dah bincang yang pertama pembakaran, yang kedua penambahan dan yang ketiga adalah tindak balas pempolimeran penambahan. Okey, minggu lepas ada kawan kita tanya, cikgu pempolimeran tu apa? Okey. So macam ni, dalam tajuk ni kamu akan jumpa beberapa istilah yang mungkin baru bagi kamu. So sebelum tu cikgu nak tanya, pernah tak dengar istilah monomer? Tak. Pernah tak? Monorail pernah dengar tak? Pernah. Monorail pernah dengar kan? Apa yang menyebabkan orang panggil dia monorail? Sebab dia satu. Entahlah. Satu. Sebab dia ada satu. Tayar dia tu satu je kan. Biasanya train memanglah tayar dia banyak dari belakang. Tapi
dia satu je dekat tengah-tengah tu kan. Itu adalah monorail. Okey, kalau train biasa dia ada dua kiri kanan, betul tak? Okey. Jadi monomer ni maksud dia adalah molekul yang kecil. Okey, molekul yang kecil. Contoh, okey, cikgu cerita dululah serba sedikit pasal monomer, pempolimeran, polimer. Okey, dia macam ni. Kamu bayangkanlah kamu ada rantai manik. Satu. Okey, ni rantai manik So ni adalah molekul kecil lah kan. Manik tu kalau kita pegang kecil je. So ni cikgu panggil dia sebagai monomer. Okay. And then kamu ambil manik-manik yang kecil tu, kamu pergi sambung dia. Ambil benang, sambung dia. Dia jadi macam tu. So, ni cikgu lukis 5 je lah. Takkan nak tulis beribu kan. Nanti tak habis pula tajuk kita hari ni. Okay, so bila dia dah jadi rantai macam ni, so dia dah membentuk polimer. So, poli tu maksud dia banyak. Okay, poli tu maksud dia banyak. So, daripada monomer nak jadi polimer, dia mesti mengalami satu proses. Proses apa ni? Iaitu proses pempolimeran. Okey, proses pempolimeran iaitu proses daripada monomer membentuk rantai panjang. Okey, faham tak yang ini cikgu terang? Faham? Cikgu saya nak tanya. Polimer tu macam gambar buku teks kita tu ke? Kan cikgu tadi sambung-sambung. Gambar buku teks. Mana? Muka ni depan sekali. Muka surat depan sekali. Kimia tingkatan 5. Kan ada tu bulat-bulat tu. Oh, cover dia tu Ya, betul. Ya. Sebenarnya polimer tu plastik. Plastik yang kita guna tu, itu contoh polimer. Okay, polimer ni ada banyak plastik. Tu makanan, karbohidrat yang kita makan tu pun polimer, kan? Bila kita makan, dia akan cerna, dia jadi apa? Karbohidrat tu dia akan jadi glukosa, betul tak? So glukosa tu yang akan diserap masuk ke dalam darah kita. Sama juga macam ada setengah orang, dia tak nak makan ayam. Kalau orang yang pergi gym, dia minum minuman yang kita panggil asid amino. Pernah dengar tak? Pernah. So asid amino tu protein lah. So apa beza asid amino dengan protein ayam, ikan yang kita makan? Asid amino tu dia dalam bentuk monomer. So dia lebih cepat diserap oleh sel darah kita, oleh badan kita darah. Semua makanan ni akan sampai dekat usus kecil, dia akan masuk ke salur darah kan. So sebab itulah penyerapan tu lebih cepat berlaku. Kalau kita makan ayam, okey, kita makan ayam yang kita masak tu, so dia akan perlu melalui proses pencernaan. Dia kena cerna, barulah dia bertukar menjadi asid amino, barulah asid amino tu boleh diserap ke salur darah. So itulah bezanya. So sebenarnya polimer ni bukanlah setakat molekul-molekul kecil tu je yang dalam buku yang awak nampak kat buku teks tu. Betul lah, itu dia punya susunan lukisan dia. Tapi sebenarnya banyak sangat dekat keliling kita ni adalah polimer. Okay. So, sekarang kita nak tengok khas pempolimeran untuk alkena. Okay. Jadi, molekul alkena yang kecil ni, dia akan mengalami satu penambahan, tindak balas penambahan antara satu sama lain untuk membentuk rantai molekul panjang. Okay. Okay. And then molekul-molekul alkena ni dia akan bergabung membentuk molekul rantai panjang yang kita panggil polimer. Okay. Ni yang cikgu cerita sebut maksud dia tadi tu. Okay, rantai panjang tu adalah polimer. Manakala molekul alkena yang kecil ni ataupun kita kata dia unit asas tadi tu, dia adalah monomer. Okey. Jadi kalau kita lihat tindak balas monomer alkena yang dipanggil tindak balas monomer alkena yang kecil tu yang menjadi polimer ni, kita panggil dia sebagai pempolimeran penambahan. Kenapa penambahan? Sebab kita tambah banyak monomer yang sama.
Okey, contoh dia dekat sini etena. Okey, contoh dia bagi dekat sini etena. Dia akan mengalami pempolimeran penambahan pada suhu 200 darjah Celsius dan tekanan 1200 atmosfera untuk menghasilkan apa? Politena. Politena ni plastik Plastik politena tu. Okey, botol minuman yang botol mineral tu kan. Itu botol politena. Okey, so kalau kita ringkaskan tindak balas ini, okey, so ini adalah monomer etena. Nampak? Ni etena. Etena kan C2H4. Ada berapa etena kat sini? Ada 3 etena. So, etena ni kita anggap dia sebagai monomer sebab molekul yang kecil. Okey, molekul yang kecil. Jadi, apabila kita gabung-gabung-gabung, dia akan jadi satu rantai yang besar. Politena. Okay, so ini adalah politena. So, simbol ini ni, simbol yang Cikgu lukis guna pen hijau Simbol ni adalah maksudnya akan ada lagi sambungan rantai-rantai monomer itu. Okay, akan ada sambung lagi monomer-monomer untuk menjadi rantai polimer. Okey, jadi secara umumnya persamaan pempolimeran adalah seperti berikut. So kita buat C double bond C okey. H sini H. Okay. So nampak tak dia letak N dekat depan? N tu adalah satu nilai integer yang sangat besar. Kemungkinan ada 1000 etena. 100 etena. Nilai yang besar. Sebab tu kita letak N. So bila banyak etena, dia akan menghasilkan politena. Okay, ini bukan alkana tapi dia dah menjadi satu polimer. Kalau etana tu dia kita khusus nilai C tu berapa. Sekarang kita buat macam ni, menunjukkan kita kurungkan bahagian hujung tu, kita letak N dekat tepi. Itu menunjukkan satu nilai satu rantai polimer ataupun politena yang ada banyak etena. Itu maksud dia. Okay. So ini adalah secara umum. Kalau N tu 5, nanti kita buatlah 5 rantai polimer yang ada etana tu. Kita buatlah satu polimer yang ada 5 etana. Etena. Boleh faham tak? Okay. So sekarang cuba kita lihat latihan modul muka surat 112 dan 113. Ini modul muka surat 112 dahulu. Okey, kita lihat. Okay, cikgu besarkan sikit. Okey, kita lihat dahulu yang A ni. Cuba kamu buat sekarang. Cikgu bagi masa. Okey, boleh jawab tak? Okey, cikgu nak cikgu tunjuk contoh ke? Nak, saya mengalami kesukaran. Oh, okey, mengalami kesukaran. Okey, yang A dia dah buat. Okey. So dekat sini adalah etena. So nampak dia letak N dekat depan. Jadi kita lukis dia punya polimer, politena adalah kita letak macam dalam yang cikgu terang tadi tu, kita letak N. Kurungkan etena tu, letak N. Okey, so maknanya dekat sini nanti dia akan sambung lah dengan kabel-kabel yang panjang. Okey, so yang kedua, tak apa, cikgu tunjuk yang kedua. Cikgu besarkan sedikit skrin dia. Okey, so dekat sini adalah propena. Kenapa propena? Sebab
Ni dia sambung dengan rantai panjang kan dekat sini kan. Sini dia sambung lagi dengan satu karbon. Tapi dia tak buat rantai yang macam formula struktur. Dia ringkaskan. Dia tulis CH3. Okay. So cara kita nak buat balik senang je. Kita buat C. Kita buang ikatan ganda 2 tu. Kita jadikan dia single bond. Okay. So lukis je macam yang sama. Okay, so yang ini kita buat CH3. Ini H. Okay, lepas tu kita tarik panjang sikit. Kita letak kurungan. Sepatutnya senang kat sini. Cikgu buat panjang macam ni. Supaya nampak itu yang kita nak tambah. Yang asal dia kan. Okay, so letak N dekat sini. Okay, so ini nama dia adalah poli. Poli apa? Polipropena. Okay, polipropena yang B ni. Tulis sikit dekat tepi tu B supaya senang nak rujuk. Okay. Yang C, dapat ke? Cikgu laju sangat ke? Okay, yang C. C ni nama dia adalah sepatutnya kloroetena kan? Betul tak? Kloroetena. Okay. Dia kloroetena ataupun nama lain dia adalah vinyl klorida. Okay, nama lain dia adalah vinyl klorida. Kenapa nak kena guna nama vinyl klorida, cikgu? Sebab kejap lagi dia akan wujudkan dia menghasilkan satu polimer yang kita panggil polyvinyl klorida ataupun PVC. Pernah dengar tak PVC? Plastik PVC tu, pipe PVC. Pernah. So inilah dia polyvinyl klorida. So kita ambil dia daripada kloroetana ataupun nama lain dia adalah vinyl klorida. Okay. So nak lukis dia senang je. Lukis dulu yang asal C, Cl, H, C, H, H. Yang double bond tu jadikan dia single. Okay, yang double bond jadikan dia single. Buat satu garisan kat sini. Dia boleh garisan lurus atau kamu nak buat macam ni pun boleh. Macam ada ombak-ombak sikit. Menunjukkan ada lagi rantai panjang. Lepas tu kamu buat kurungan. Kurungan tu maknanya ada banyak vinyl klorida. So letak N. N tu maknanya banyak sangat, tak tahu berapa. Okay, kenapa kita letak N kat sini? Sebab dekat sini pun N. Lepas tu kita letak N. Kalau sini 6, kita dah tahu dah 6. Tapi kalau 6 dia bukanlah polimer lagi. Masih boleh dikira. So dia dalam bilangan yang sangat banyak. Okay, faham tak? Cikgu saya nak tanya, yang dekat B tu pun kena letak ombak-ombak juga ke? Yang B ni Iya saya. kat sini boleh nak letak ombak pun boleh. Nak letak garis lurus boleh, nak letak ombak pun boleh. Dua-dua keadaan tu kita terima. Sebab saya nak seragamkan. Boleh. Alright, boleh. Okay, ada soalan lain tak? Sebab cikgu tak nak masuk perbandingan alkana hari ni. Tu cikgu nak masuk hari hari Jumaat. Cikgu, Ya. boleh ke kalau CR tu dia tukar jadi BR? CL tu yang ni nak tukar jadikan dia BR. Boleh, tapi nama dia bukan vinyl klorida lagi lah. Nama dia yang lain. Okey. Nama dia apa, cikgu? Nama dia nanti cikgu cari nama dia apa. Okey. Okey. Cikgu Razi dia tanya soalan. Ya, Razi cikgu nampak tadi. Razi tanya cikgu garis ombak atau garis lurus sama je ke? Ya, sama je. Boleh terima dua-dua. Okey. Okey, next kita tengok soalan 36.1. Tuliskan persamaan kimia bagi pembentukan polietena. Kita buat sama-sama So,
Kat situ dia kata N. Okey, ni N. N ni menunjukkan bilangan yang kita tak tahu. So C2H4. So hasil dia kita akan dapat C2H4. Sama je, kita buat je macam ni. Okey, cikgu nak guna pen warna biru. Kamu nak buat garisan ombak ke, garisan lurus ke, boleh So buat macam ni, kena letak N kat tepi. Sama je kan? Cuma tadi dalam bentuk formula struktur. Sekarang kita buat dalam bentuk formula molekul je. So nama dia adalah polyethena. Okey, soalan B. Rajah 35. Okey, sebenarnya bukan rajah 35 ya kelas. Rajah 36.1. Okey, betulkan sikit modul kita tu. Okey, rajah 36.1 menunjukkan satu formula struktur bagi satu polimer. So dekat sini nyatakan nama polimer. Okey, cuba kita tengok ada apa ni. Cl kan? Ada Cl, 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 Cl. So apa nama polimer ni? Polyvinyl chlorida, cikgu. Yes, polyvinyl chlorida. Asfar pun jawab benda yang sama cikgu. Dekat ruangan chat sorry cikgu tak nampak. Yes, thank you Asfa. Good. Polyvinyl chlorida. Ataupun kalau nama lain dia apa? Cepat. Nama lain dia apa? PVC. Okey, PVC betul. Selain daripada PVC, dari segi nama kimia dia, bukan nama kimia, nama Chloroethana. okey. Chloroethena. Depan dia kena ada apa? Depan dia kena letak apa? Poly ya, cikgu. Poli. Sebab dia ada banyak kan? Okey, so polychloroethena. Okey. So, lukiskan formula struktur bagi monomer dia. Senang je lah kan. Kita lukis chloroethena sahaja. So, Cl. Ini adalah H. Ini adalah H. Ini adalah H. Okey. Okey. So, sekarang kita nak cuba jawab soalan 36.2. Cikgu kecilkan sikit supaya nampak semua soalan. Okey. Soalan 36.2. Rajah 36.2 menunjukkan alkena Q mengalami tindak balas pempolimeran menghasilkan sebatian P. Okey. So, kita tengok dulu alkena Q tu apa nama dia kelas? Alkena Q tu nama apa? Ethena. Ethena. Okey, betul. Ethena. So, dia akan menghasilkan P. Agak-agak lah. P tu apa nama dia? Okey, rasa-rasa P tu apa nama dia? Polyethena, cikgu. Polyethena. Okey, betul P ni adalah polyethena. Polyethena kan? Okey, polyethena. Okey, so secara tak langsung kita dah menjawab pun soalan A. Nyatakan nama bagi alkena Q. Okey, iaitu ethena. Okey, tulis persamaan pempolimeran bagi P. So sama je lah macam sebelum-sebelum ni. N
C2H4 dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan C2H4. Okey, tapi dia ada banyak-banyak lagi sambungan. Okey. So dia kata apabila Q digoncang dengan air bromin, warna perang air bromin dinyahwarnakan. Okay, siapa tahu ni tindak balas apa ni? Q digoncang dengan air bromin. Tindak balas apa? Penghalogenan cikgu. Penghalogenan. Betul. Tindak balas penghalogenan Okey, so dia suruh kita lukis formula struktur bagi hasil. Okey, hasil dia kita dapat apa? Hasil dia kita akan dapat apa? Bromoetena, cikgu. Bromoetena. Betul tak bromoetena? 1,2 dibromoetena. 1,2 dibromoetana. So kita tahu ada 2 bromo. Okay. Alright. Okay. So kita dah habis untuk sifat kimia alkena. Okay. Kita dah belajar untuk kesemua tindak balas alkena. Okay. So kamu nampak tak aktiviti 2.1? Okey, sekejap cikgu tengok. Cikgu tak pasti saya ada letak ke tak aktiviti 2.1 kat sini. Okey, saya tak ada masukkan lagi dalam ni. Okey, cuba kamu lihat buku teks. Buku teks muka surat 88. 2.1 ke 2I cikgu? 2I. Aktiviti 2I. Okey. Aktiviti 2I tu cikgu nak minta kamu cuba jawab dalam buku tulis aktiviti soalan 1 sahaja. Okey, soalan 1 sahaja. Soalan 1 dan 2. Okey, cuba jawab soalan 1 dan 2. Dan aktiviti 2I ni kita akan bincang pada hari Jumaat nanti. Baik. Nak hantar dekat Telegram